الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada My Quran Time pada hari ini, pada hari Rabu, untuk kita terus meneruskan pengajian kita daripada halaman Ustaz ya. Halaman kita berbatuk-batuk hari ini Ustaz. Betul sikit, ya. Dan kita tanya khabar juga Ustaz ya pada tuan-tuan dan puan yang berada di rumah, apa khabar semua? Kita ingin bersama untuk mendalami halaman 474 daripada surah Ghafir yang telah pun kita lihat selama beberapa hari ini, untuk sama-sama kita melihat bagaimana lagi permata-permata cahaya daripada Allah SWT untuk kita ambil, untuk kita jadikan ia sebagai sumber kehidupan kita, panduan dalam melayari kehidupan menuju ke syurga Allah SWT. Kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Tuhanku, tambahkanlah keberkatan, kebaikan untuk ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendalami halaman 474. Dijemput pada tuan-tuan untuk share, kongsikan dengan rakan-rakan yang ada, dan kita melihat apakah ringkasan bagi halaman 474. Pada ayat yang ke-59 hingga 65, kita akan melihat beberapa bukti kebesaran keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana kekuasaan serta kebijaksanaannya itu untuk sama-sama kita syukuri dan kita selalu memohon keampunan taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang terakhir daripada halaman ini, ayat 66, larangan beribadah dan menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diseru untuk menyerah ya, uslima ya, sebagaimana dalam ayat 66 yang kita akan baca, menyerah diri betul-betul kepada Tuhan seluruh alam. Mari sama-sama kita baca ayat 59 hingga 63 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 11 Ramadan. Macam mana hari ni? Saya dah daripada tadi situ je Sal. Betul Ustaz. Dia orang tak bagi air pula. Selalu ada air. Puasa Sal. Puasa. Subhanallah. Baik, jadi insya-Allah mudah-mudahan 10 hari yang kedua Ustaz ni. Betul. Kita dah menjengah ke 10 fasa yang kedua pula ni. Maknanya makin sepatutnya makin rancaklah Rancak Ustaz. Untuk merancak mengisi jadual kita untuk sama-sama kita raih sebanyak mana pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati-hati juga Ustaz Faz, dan juga saya ingatkan diri saya dan kita semua, dalam kita ghairah membuat kebaikan, kita takut bisikan-bisikan yang boleh membatalkan sedekah kita, bacaan Quran kita. Allahu akbar. Dia satu perkara yang membatalkan puasa. Betul. Tapi satu lagi perkara yang membatalkan ganjaran pahala puasa. Subhanallah. Jadi sama-sama kita, moga-moga Allah Subhanahu taala lindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulakan bacaan kita ayat yang ke-59 sehingga ayat yang ke-63. Kita mula bacaan dengan murattal sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan daripada ayat 59 hingga 63. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang mungkin berada di rumah ada kesempatan untuk mengikuti bagi program pada hari ini. Dan mungkin apabila kita sudah masuk pada 10 hari yang kedua ini Ustaz kita membaca Al-Quran, mungkin ada yang tertanya, malam tadi saya dah baca Quran. Betul. Kan, siang ni pun baca Quran, tarawih pun saya dengar Quran. Buat apa Quran banyak-banyak Antara persoalan ini kalau kita nak faham Ustaz sebenarnya hidup kita ni banyak cabaran. Betul. Kita akan banyak menguruskan cabaran kita fill out pada bumi dengan kaedah bumi. Tetapi bila kita mula membaca Al-Quran, hati kita ini akan ditarik untuk pergi ke langit. Maksudnya pergi kepada wahyu, kepada perkara-perkara yang bukan sekadar fikir pasal duit, pasal apa Ustaz? Pasal air katira ataupun nak makan apa, bukan sekadar itu, tetapi ada perkara yang lebih besar. Allah nyatakan pada ayat 59, inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, iaitu sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Dah dekat dah, la'atiyah la raiba fiha, dan tidak ada keraguan. Sebagaimana kita tidak ragu bahawa Allah lah yang mencipta alam ini, maka Allah yang sama akan mencipta alam yang akan datang, sudah pun menciptanya, dan perkara itu pasti akan datang untuk kita. Persoalannya ialah kalau orang-orang yang kufur akan bertanya bila akan munculnya hari kiamat. Betul. Tetapi untuk orang yang beriman Ustaz apa persediaan untuk as-saah? Apa persediaannya? Kalau persediaannya itu adalah dengan puasa kita lebih berkualiti, Quran kita, solat tarawih kita pada tahun ini kita tambahkan lagi kualitinya itu dengan kita dah mula dah dapat tangkap beberapa perkataan yang imam bacakan, maka harapnya itulah kesungguhan saya tuan-tuan sekalian untuk kita bersedia kepada as-saah. Kerana di hujung itu pada ayat 59 Allah nyatakan walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ramai manusia, bahkan tetapi ramai manusia yang tidak beriman pada perkara ini. Bila tidak beriman, apakah tandanya? Tidak membuat persediaan.
Kalau kita bercakap tentang persediaan ini, kita kena kira berapa jam yang kita gunakan untuk persediaan hari akhirat tu Ustaz ya. Kita tidak mahu asingkan sebenarnya dalam konteks orang beriman, tempat kita bekerja, kita mengemas rumah, kita kalau boleh tidak mahu asingkan ianya semuanya adalah ikhlas, dibuat untuk berhadapan dengan as-saah, bukannya yang ini adalah untuk dunia, ini adalah untuk hari akhirat. Dan ini ayat 59. Pada ayat yang ke-60, apabila seseorang itu sedang bersedia untuk menghadapi hari akhirat, salah satu seruan Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, iaitu Allah menyatakan berdoalah kepadaku maka Allah akan kabulkan, Allah akan jawab, sebagaimana juga dalam surah Al-Baqarah sebenarnya satu ayat 186, bahawa apabila hamba-Ku bertanya anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah jawab ya apabila kita sedang berdoa. Tetapi orang yang sombong daripada hamba-hamba-Ku ini, sayadkhulunal jahannama dakhirin, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Dalam ayat yang sama Ustaz ya, awalnya pasal doa dan kemudian Allah terus bawa kepada orang yang sombong. Mungkin kita tertanya, mengapa, apa kaitan orang yang sombong dengan doa? Dalam hadis Nabi bahawa doa itu adalah otak ibadah ya. Nak menceritakan bahawa doa ini adalah ibadah. Ibadah ini apa? Yang ibadah ini kita menghambakan diri, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang selalu berdoa sebenarnya dia merendah diri Ustaz. Merendah diri. Sikit-sikitnya ya Allah, nak pilih air petang ni, Allah, nak beli baju ke, betul, nak beli apa lagi, nak baiki, nak tukar langsir ke tak? Ya Allah, perlu tukar ke tak perlu tukar? Ditanya Allah dahulu. Allah. Berdoa pada Allah. Tetapi orang yang sombong dia kata, saya dah tahu buat keputusan, saya dah belajar tinggi, saya ada ilmu saya, sebelum ini kita dah belajar Ustaz ya. Semua kejayaan saja ini adalah kerana hadzali, aku yang punya. Maka orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam jahannam ya. Dakhirin maksudnya adalah dalam keadaan hina. Kita dah bincang sebelum ni, dakhirin ni masuk restoran Ustaz ya. Kemudian orang owner, tuan punya restoran tu kata, awak nak buka puasa kan, awak ni tak layak keluar. Itu dakhirin ya. Jadi apabila dah sampai ke dalam jahannam ini, dia dihina sehina-hinanya. Kerana apa? Kerana salah satu amalan yang kita boleh banyakkan pada bulan puasa ini adalah doa Ustaz. Kita boleh senaraikan doa. Betul. Kita mungkin hari ini kita nak spesifikkan lebih banyak lagi doa kita kepada siapa? Kepada anak kita contohnya, kepada mak ayah kita. Panjangkan, banyakkan berdoa, kerana ini adalah lambang kita ini tidak sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 61 Allah bawakan kepada Allah mencipta ataupun jadikan malam. Kita baca sekali lagi ayat 61 ini, pasal ini adalah satu semangat ataupun motivasi kepada kita lah Ustaz, menghidupkan malam. Betul. Pasal ada yang kata bahawa Ramadan ini dia punya sembahyangnya panjang sangat, imam saya kan, tahun lepas imam lain pendek. Motivasinya ada pada ayat 61. Jom kita sama-sama baca. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Safas. Kita nak ulang kembali bacaan kita ibu-ibu ayah-ayah sekalian, ayat yang ke 61 saja. 61. Baik, kita nak baca sekali lagi ayat yang ke 61. Ambillah semangat betul-betul Ramadan kali ini. Tak apa ngaji, solat, mengaji semua sampai hilang suara pun tak apa. Tak apa Ustaz. Asal hilang sebab mengaji lah. Ya, mengaji lah. Bukan pasal makan ais lebih Ustaz. Okay. Baik. Jom kita baca sama-sama ayat yang ke-61. Kita gemakan suasana kita sekarang ini dengan Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nas. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktharan nas la yashkurun. Sadaqallahul azim.
Surah Al-Azim ayat 61, Allah yang menjadikan malam untukmu agar kamu boleh berehat dan menjadikan siang terang benderang untuk kamu mencari fadl daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kurniaan. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki kurniaan yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Inilah dua perkara Allah cakap malam dan siang Ustaz ya. Malam litaskunu fi. Litaskunu fi. Kalau dalam surah Ar-Rum litaskunu ilaiha, iaitu bukan malam. Dia malam juga kan, dia bukan malam, dia bercakap tentang pasangan. Allah jadikan pasangan kita untuk litaskunu ilaiha. Tapi di sini litaskunu fi maksudnya ialah apa? Untuk mendapat ketenangan, masanya bila adalah malam. Betul. Malam. Dan pada siapa? Kalau dalam surah Ar-Rum itu adalah pada pasangan, ya, itu yang dinyatakan dalam surah Rum. Maka Allah menyatakan pada ayat 61 ini, selepas bercakap tentang siapa yang sombong, siapa yang merendah diri, yang selalu berdoa, Allah menyatakan bahawa Allah menjadikan malam ini untuk berehat, fihi wan nahari mubsira, iaitu siang adalah terang benderang untuk apa? Sesungguhnya untuk mencari fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadal ini maksudnya segala kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan hanya pada orang beriman, kepada seluruh manusia Ustaz ya. Nak cari rezeki, ya, fadalnya dalam bentuk nak cari banyak kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki-rezeki yang ada kita boleh cari pada waktu siang. Dan walakin, ya, di hujung itu Allah cakap walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kalau di hujung ayat 59 ini, ramai manusia tidak beriman pada as-saah. Pada ayat 61 ini, ramai manusia yang tidak bersyukur pada nikmat malam dan siang. Nikmat malam sepatutnya digunakan untuk berehat, tetapi digunakan kadang-kadang buat bisnes sampai pukul 2-3 pagi Ustaz. Ya, bincang, ataupun kalau yang guna untuk saham ke apa sebagainya tu, ya, dia tidur sampai pukul 3 pagi, lepas tu tidur dan kadang-kadang terlajak. Ya, kalau tak terlajak tu okeylah kan. Dan siang sebenarnya Allah jadikan fitrah kita adalah untuk mencari fadal rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini kita kena seimbangkan Ustaz ya. Seimbangkan, iaitu malam itu satu sakinahnya, itu ketenangannya untuk satu tidurlah. Tapi yang keduanya, pada bulan Ramadan ini, ketenangan itu kita dapat dengan kita banyak qiyamul lail ataupun kita solat tarawih. Seperti mana yang dimaklumkan Ustaz ya, kalau kita dapat solat tarawih bersama imam, dia seperti menghidupkan malam. Ya, jadi kalau boleh kita sampai habislah. Sampai habis. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang kata 8 ke 20 kan. Dan jangan pula yang apa, yang 20 kata yang 8 Koman ni kata, tak dapat kan, ini lembik. Jangan cakap begitu, habis ya, saja. habis pahala. Kita yang 20 teruskan 20, yang 8 teruskan 8. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kalau mampu kita sambung lagi bila sampai ke rumah kita, insya-Allah. Jadi di hujung itu Allah kata ramai yang tidak bersyukur, tidak syukur guna malam itu untuk rejuvenate Ustaz ya. Litas kuno ini rehat untuk kita segar balik, agar besoknya kita boleh terus mencari fadal daripada Allah Subhanahu taala. Kita dah belajar dalam surah Al-Qasas bahawa fadal ini ada dua Ustaz ya. Satu fadal untuk dunia. Satu lagi fadal untuk ganjaran dan di akhirat. Ada orang yang dia mencari rezeki untuk bayar pelbagai perkara, tapi ada juga yang mencari fadal akhirat itu dengan dia membantu orang lain. Siang dia pergi bantu orang lain, dia pergi buat kerja untuk membantu keluarga dan masyarakat. Ini juga adalah cara untuk kita bersyukur, ya, isi malam dan siang itu dengan cara yang betul, bukan kufur Ustaz. Lawan kepada perkataan syukur. Dan ayat 62 itu, zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai. Ya, semua ini Allah jadikan pada semuanya ini la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecualinya, fa anna tufakun, tetapi ada manusia yang dipalingkan. Dipalingkan ini maksudnya ialah dia mencari Tuhan selain daripada Allah, dia rasa hebatnya selain daripada Allah. Padahal Allah menciptakan segala-galanya, termasuklah bila kita dah berada dalam endemik sekarang Ustaz ya, COVID-19. Ya, itu juga Allah jadikan, dan sekarang ni ada virus baru pula kan, bercakap tentang untuk apa, BB dan sebagainya. Nak ceritanya bahawa Allah hadir dengan makhluk-makhluk untuk kita makin sedar. Janganlah kita berpaling daripada Allah bila Allah memberikan signal-signal besar dalam kehidupan kita. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan da'a ataupun da'awa, berdoa, memohon, mengajak, 212 kali disebut di dalam Al-Quran. Inilah yang diberikan penekanan pada ayat 60, dan sudah tentunya pada bulan Ramadan ini kita banyakkan doa,
kerana doa ini adalah lambang kehambaan. Kita tidak mahu jadi orang yang takbur, dan bila kita berdoa, tuan-tuan, kita yakin bahawa Allah akan kabulkan Ustaz ya. Sama ada sama baik ataupun lebih baik. Jangan pula kita rasa doa panjang tak dapat pun ya. Sebenarnya itu sedang diproses oleh Allah sama baik ataupun lebih baik. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Puasa satu amalan sebagaimana yang diperintahnya. Moga dapat ku lenturkan nafsu yang selalu membelenggu diri tiada henti-henti. Dapatkan yang original lah. Suara serak, tempo pun lari. Itu menunjukkan tauri lah. Jadi tak apa. Nak sebut kat sini bahawa puasa ini satu amalan, dan puasa ini ataupun Ramadan ini kita akan berjumpa setahun sekali sahaja. Dan ini pun kita belum pasti adakah Ramadan kali ini dapat kita ikuti sehingga ke akhirnya, ataupun kita akan kembali terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rebutlah peluang, ambillah kesempatan berada saat ini di bulan yang penuh barakah ini untuk kita benar-benar mendirikan Ramadan imanan wahtisaban. Moga-moga diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Safas ya. Ingat Safas sambung tadi. Okey, tak tersambung Ustaz ni, tak tersambung. Jadi kita selalulah Ustaz ya, muhasabah penuh dengan keimanan, dengan kita selalu membaca al-Quran ini. Sebentar tadi pun Ustaz ya, Allah menyatakan salah satu perkara yang perlu kita syukuri adalah malam dan siang. Ada orang yang dikata siang panjang sangat. Kan, ada pula yang kata malam panjang sangat ya, disebabkan dia tak sabar-sabar untuk raya. Betul. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT bahawa malam dengan kadar panjangnya itu Allah tahu sesuai untuk kita. Malam pun ataupun siang pun sama juga. Betul. Kerana ada tempat di dunia ini panjang Ustaz ya. Dulu saya pernah puasa di US dulu. Panjang Ustaz. Waktu sama tu Masya dia Allah. Lebih panjang lagi. Kita pukul 4 lebih tu dah sahur dan dekat-dekat pukul 8. Itu belum lagi kalau yang kalau saya tunggu lagi panjang lagi kat US tu mungkin lewat lagi lah tu. Ya, belum lagi kawan-kawan kita di utara kan, di kawasan saya dengar macam Kanada kan. Kanada pun lama juga kan. Ya, ada kawasan di Kanada utara tu dan juga negara-negara seperti Finland kan. Dia sampai yang tak ada malam. Betul. Ya, ataupun tak ada siang. Jadi perkara-perkara tersebut kita bersyukur kita berada di bumi ini, kita terus bersyukur dengan malam dan siang, isikan dengan segala kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita nak terus dengan tajwid kita. Betul, kita nak terus berkongsi apakah perkongsian tajwid kita. Fokus kita pada hari ini, jom kita saksikan paparan yang kita telah sediakan, iaitu menyempurnakan sebutan huruf lam yang terdapat dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul-ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-61, iaitu menyempurnakan huruf lam. Betul. Kadang-kadang di permulaan itu kita bertemu dengan lam yang terletak pada kalimah Allah. Kita panggil lafzul jalalah. Maka kat situ kita kena tebalah sebut, jangan Allah. Allah, Allahu kan. Baik. Lepas tu
allazi itu ringan, tipis, dia tak tebal. Jangan Allahul ladzi, jangan tebal, lembutkan dia. Allazi ja'ala lakum, ini fokus kita sebenarnya, iaitu terletak huruf lam di dua kalimah mana dekat-dekat. Jadi kita kena jelaskan sebutan dia. Ja'ala lakum, kan ada setengah guru-guru kita kongsikan, kalau terletak dua huruf yang dekat macam ni, kita kena kuatkan satu huruf selepas dia, sama ada sebelum atau selepas, untuk menjelaskan. Contoh, Allahul ladzi ja'ala lakum, akan dijadi jelas ada dua huruf lam, supaya dia tak bunyi macam tergagap ke ja'ala la contoh. Ada satu lagi tu, kan, ja'ala lakumul laila li, kan kita laila li, yang kedua tu kita tekan sikit, laila li. Jadi kita jelaskan sebutan dia, kan, jadi jelaslah bunyi lam tu. Contoh, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fi. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran semuanya, walaupun serak tu kena cuba juga teruskan baca Quran, semak bacaan kita dengan guru kita. Moga-moga bacaan kita baik dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat mencuba. Allah a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar ya, untuk sama-sama kita menjelaskan huruf lam sebentar tadi ya, dan kita bersyukurlah Ustaz, tahun ini kita dah boleh sembahyang tarawih bersama dengan imam-imam. Jadi kita dapat mendengar bacaan yang jelas, dan juga surah-surah pun tak samalah. Dia berbeza-beza kan. Kerana apa, kalau tahun lepas, 2 tahun lepas itu kita mungkin surah yang sama ulang ya, dan kita pun tak tahu sama ada bacaan itu dah terbaik ke belum lagi ya. Dan kita bersyukur ya, Allah isikan malam dan siang kita pada tahun ini berbeza dengan siang dan malam kita pada tahun lepas. Ini juga perkara yang perlu kita syukuri. Kadang-kadang pasal kita dah masuk endemik Ustaz, terlupa yang fasa kita pandemik dahulu, sehingga kan kita rasa macam dulu tak ada apa kan, padahal waktu itulah kita merasai kepayahan dalam Ramadan, dan kita bersyukur kita masih lagi diberikan rezeki untuk bersama Ramadan pada tahun ini. Jangan sampai menjadi ayat 62 itu orang yang tukfakun Ustaz ya. Tukfakun ini maksudnya yang dipalingkan. Mengapa dipalingkan? Kerana di hujung ayat 63 itu, alladzina kanu biayatillahi yajhadun, iaitu mereka ini engkar ya, kerana sombong kepada apa yang Allah telah berikan ya, tidak syukuri, tidak berdoa. Dan kita terus berdoa agar Ramadan kita tahun ini, tahun-tahun yang akan datang adalah Ramadan yang menyebabkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sambung pada ayat yang ke-64 hingga 66, bagaimana Allah memberikan lagi penekanan betapa Allah lah sumber segala-galanya, bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Subhanallah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Teringat Ustaz Faz sebut tadi, Al-Quran sumber, ataupun Allah adalah sumber segala-galanya. Al-Quran itu sendiri, saya teringat ada perkongsian saya pernah terbaca oleh seorang guru apabila ditanya oleh seorang murid. Seorang murid mengadu kepada gurunya, wahai guru, kehidupan aku ni tidak teratur. Serabut, tidak teratur, gundah gulana, resah gelisah, kan. Guru kata baca Quran. Anak murid ni balik baca, baca, esok dah jumpa lagi. Tu guru dah baca dah, tapi gelisah lagi ni. Tu guru kata kena baca Quran, saya dah baca. Gelisah lagi, serabut lagi. Kan? Guru kata baca Quran, bacalah. Jadi anak murid tanya, banyak mana kena baca sebenarnya wahai guru? Maka jawab guru tadi, sebanyak mana kebahagiaan yang kamu nak, ketenangan yang kamu nak, sebanyak itulah kamu baca Al-Quran. Allah. Maksudnya kalau selagi mana tak bahagia, tak teruskan. Dia macam orang sakit lah Ustaz. Ya, Ustaz. Makan ubat tu jangan makan sampai sebiji je cukup ke? Makan sampai sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita terus kuatkan semangat kita Ustaz ya, membaca Al-Quran. Betul Ustaz. Baik, jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat terus bersama Quran, dan kita nak baca seterusnya ini ayat yang ke-64 sehingga ayat yang ke-66. Jom kita baca, tadi dah baca sika, sekarang kita baca pula dengan bacaan murattal jaharkah lah. Jom kita cuba jaharkah pula insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 64 hingga 66 Ustaz ya, menyambung kepada bagaimana Allah menjadikan Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk menetap ya, dan kemudian Allah jadikan langit untuk menjadi atap. Jadi di sini kalau kita lihat Ustaz perbincangan ulama, dia menyatakan mengapa bumi lebih diutamakan berbanding dengan langit dalam ayat ini. Ibnu Ashur menyatakan ialah kerana manfaat bumi itu yang banyak ya, manfaat bumi yang banyak. Dan sebelum ini pun kita bercakap tentang mencari fadal. Biasanya orang cari fadal ini di bumi, orang tak cari dekat langit Ustaz ya. Walaupun dekat langit pun macam-macam juga ada, tapi setakat ini banyak projek dekat bumi lah ya. Projek masa saya di akhir tahun belajar dulu nak buat projek di Mushtari. Masya-Allah. Ya, di Mushtari ataupun di Marikh. Ini projek NASA lah, dia suruh buat dia punya kiraan apa sebagainya. Pasal dia kata bumi ni dah macam ramai sangat orang. Tapi rupa-rupanya bila kira untuk 30 orang saja hidup selama 3 bulan, kos dia itu, harganya itu adalah berjuta-juta. Nak menceritakan apa? Rupa-rupanya memang bumi ini tempat menetap yang mudah, oksigen pun mudah Ustaz. Berbanding kalau nak hidup kat bulan ataupun dekat Marikh. Jadi apabila Allah menyatakan qarar itu, qarar sebagai tempat menetap itu memang satu anugerah daripada Allah Subhanahu taala. Dan yang keduanya, Allah jadikan langit yang pertama ini sebagai sebagai binaan atap yang melindungi kita Ustaz ya. Dan bercakap tentang binaan ini, atap yang yang tegap. Kerana apa? Kerana dia tak macam rumah kita. Dia setiap 5 tahun 10 tahun
kena buat maintenance. Kan, lampu ada yang tak bernyala lah, ada yang kelam-kelam, kelip-kelip. Alhamdulillah setakat ini matahari tak kelip-kelip. Ya, kalau kelip-kelip dah ustaznya, pening kepala, besok dia kita dah mula berpusing kan. Dan ini Allah jadikan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Kemudian bagi kita pula Allah telah membentuk dengan sebaik-baik bentuk untuk kita dapat manfaat ketika dalam hidup ini ustaz ya. Dan antara komentar ulama Al-Baghawi ya, dia kata bahawa manusia diciptakan dalam keadaan berdiri tegak, makan dan mengambil sesuatu dengan tangan. Ini adalah salah satu daripada fa ahsana suwarakum, sebaik-baik bentuk. Berbanding dengan haiwan, semuanya mengambil makanan dengan mulut. Cuba kita bayangkan ustaz ya, kalau buka puasa tuan-tuan hari ini, tuan-tuan makan apa? Makan bergedil ke ataupun nasi kabu dengan mulut. Buruk perangainya, buruk perangai, walaupun dapat pahala sunnah tapi buruk. Ya, tapi alhamdulillah Allah kata fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah telah memberi rezeki pada kamu daripada perkara yang baik, yang baik-baik. Ya, adalah perkara yang tak baik tak payah ambil. Ya, tapi yang baik-baik itu amat banyak, dan alhamdulillah kita ini adalah orang yang beriman, kita pula makan secara cara halal, bukannya mengambil yang haram. Zalikumullahu rabbukum. Allah beritahu semua bukti-bukti ini menunjukkan bahawa Allah lah Tuhan kamu, Tuhan kita semua. Fatabarakallahu rabbul alamin. Ya, ada 3 kali perkataan Rabbul Alamin pada ayat 64, 65 dan juga ayat 66 maksudnya berulang-ulang perkataan yang kita selalu sebut dalam surah Al-Fatihah kita. Ayat 64 ini menunjukkan kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini banyak barakah, banyak kebaikan, dan Allah inilah sebagai Tuhan yang menjaga seluruh alam, yang menata seluruh alam, menjaga seluruh alam untuk kita beriman. Ayat 65 kita nak baca sekali lagi kerana kalau kita dah tahu bahawa macam-macam Allah buat untuk kita, ayat 65 ada komitmen yang perlu kita berikan sebagai kesyukuran kita, kekaguman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 65 kita baca sekali lagi. Silakan. Masya-Allah. Terima kasih al-Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihnya Allah, hebatnya Allah, berkuasanya, perkasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Langit ataupun bumi yang seluas ini, kita yang kecil kerdil ini, halus ini, diciptakan oleh Allah SWT untuk mentadbirnya. Kan, kalau ikutkan iyalah besar kan, kita halus je boleh tadbir. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menarik ustaz ya, ialah free duduk sini. Kan, rumah kita kalau kita ambil ciput itu dah kena bayar. Kalau kita nak berjalan tempat lain kena bayar juga. Rasanya tak terbayar kita. Betul, bersyukur Allah. kita. Betul, kasihnya Allah SWT. Dan ayat yang ke-65, jom kita nak baca sekali lagi, sama-sama kita baca. Ibu-ibu ayah semua, ayat yang ke-65 kita gemakan sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal hayyu la Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Dialah yang maha hidup, tiada Tuhan kecualinya. Berdoalah dengan penuh keikhlasan kepadanya dengan agama ketaatan Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hujung itu ada perkataan yang kita baca pada surah Al-Fatihah. Apa maksudnya? Apa maksudnya Ustaz ya? Di sini sebenarnya istilah mukhlisina lahuddin ini kita sudah jumpa pada surah Zumar, Az-Zumar sebelum ini, iaitu kita kena ikhlaskan diri kita hanya kepada lahu, hanya pada Allah Ustaz ya. Kita ikhlaskan hanya pada Allah pada segala urusan agama kita. Contoh kita puasa Ustaz, hanya kerana Allah, bukan kerana mak mertua
ke bapa mertua ke bos ke tak boleh ni plastik hitam kan. Jadi saya pun puasa. Bukan begitu kan. Tarawih pun sama Ustaz ya. Balik kampung nanti kan tarawih rasa-rasanya mak mertua pergi surau, naiklah kereta kan, menunjukkan masih lagi anak yang soleh kan. Tetapi buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu ialah kita ikhlas ini ialah kita akan baiki lagi amalan kita. Kerana kita akan bertemu Allah 17 kali sehari, kita akan bercakap alhamdulillah rabbil alamin Ustaz ya. Segala pujian bagi Allah. Dia mudah ceritanya macam kalau ustaz lah ya, ustaz katakan ada 2-3 orang anak, minta saya jagalah ustaz kan. Jadi bila berjumpa dengan ustaz, baguslah ustaz, alhamdulillah, terima kasihlah ustaz kerana bayar untuk saya jaga contohnya kan. Tetapi bila dapat anak tersebut dia sepak-sepaknya kan, betul ustaz, berjumpa lagi ustaz, alhamdulillah, terima kasih, semua okey semuanya. Biar anak lagi kita bagi lagi marah-marah, jumpa ustaz okey semua, anak ustaz okey, saya jaga elok-elok. Allahuakbar. Dia orang yang akan bercakap elok, yang akan bersyukur, dia akan cuba baiki amal dia sebelum berjumpa dengan ustaz lah ya. Jadi dalam hal ini kehidupan kita saya sendiri kena baiki amalan ustaz ya. Baiki demi baiki, kerana apa? Masa Zuhur nanti kita nak berjumpa dengan siapa? Bukan berjumpa orang biasa. Kita berjumpa dengan Tuhan dan nak cakap, Tuhan Allah, segala pujian bagimu ya Allah, kau dah jadi macam-macam, dah bagi yang baik dah, saya dah buat yang terbaik ya Allah. Yang itu Ustaz ya. Kalau tidak, kalau kita rasa macam ya Allah segala pujian, terima kasih ya Allah, tapi sebenarnya saya buat macam-macam tadi, itu sebenarnya bukan orang yang betul-betul ikhlas buat kerana Allah Subhanahu taala. Amat deep, amat mendalam ayat 65 ini. Itu sebabnya alhamdulillahirabbil alamin kita itu bukan sekadar lip service, istilah bahasa London Ustaz ya. Lip service. Bukan sekadar tanam tebu tepi bibir kan. Ia sebenarnya datang daripada hati. Ya Allah, terima kasih kerana memberi ruang Ramadan ini untuk saya baiki lagi amalan ini. Saya akan baiki ya Allah. Ada tersilap tadi, saya akan baiki lagi selepas solat ini nanti insya-Allah. Ayat 66, katakanlah ya, diajarkan pada Nabi, kepada kita, inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Aku ini dilarang untuk menyembah selain daripada Allah. Lamma ja'aniyal bayyinat, apabila sudah datang bukti-bukti keterangan yang jelas. Kita baca Quran ini tuan-tuan, datang lagi bukti jelas, kita kena lagi teguran daripada Allah, maka kita tidak dibenarkan untuk ubah-ubah Ustaz ya. Kita kena makin kuat lagi. Ini Allah ajar kepada kita agar apa? Agar kita menyerah diri. Wa umirtu an uslima lirabbil alamin. Bersedia saya ya Allah, saya bersedia. Itu sebabnya macam sembahyang tarawih ke sembahyang isyak Ustaz ya, kalau imam lama ya, kita serah diri je kepada imam tu baca lama, kita cakap ya Allah, aku serah diri padamu ya Allah. Dia baca kat belakang. Bagi mesej kat depan kan panjang. Itu tak serah diri. Dia kalau serah diri itu, kita akan lebih tenang. Kita ikut saja imam tu baca, menikmati ayat-ayat tersebut. Tapi kalau rasanya ini baru 6 rakaat, okey, dah pukul 9.30, saya ada roti john tak habis lagi. Kalau kita tak menyerah diri, kita sendiri adalah orang yang akan tersiksa dalam kehidupan kita. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah keikhlasan dalam berdoa, tanda tidak sombong kepada Allah Subhanahu taala. Kita ikhlaskan diri ketika berdoa, menyerah diri, mohon kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita hargai nikmat siang dengan pekerjaan halal dan nikmat malam untuk merehatkan diri agar semangat dalam beribadah kita. Dan yang ketiga, kita selalu mengamalkan sunnah, menyebutkan puji-pujian, tanda syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Sama-sama kita berdoa. Baik, terima kasih Ustaz Fadil Safas. Sebelum doa, kita nak doakan semua sahabat-sahabat yang sedang berpuasa, antaranya Puan Katifah Safir Ahmad. Ya Ustaz. Ya Ustaz, akak berpuasa 23 jam sebab tak ada malam dekat Finland. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Moga terus dipermudahkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim.
Duhai Allah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun, suka akan hamba-Nya memohon keampunan. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa mak ayah kami, ampunilah dosa-dosa ibu ayah mertua kami, ya Arhamar Rahimin. Muslimin dan muslimat birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kami ya Allah. Ramadan yang diangkat dosa-dosa kami, diturunkan rahmat buat kami sekeluarga. Dan ya Allah, rizqikan kami bertemu malam Al-Qadarmu ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Lancarkan lidah kami menyebut kalimah-Mu Al-Quran. Ikat hati kami dengan keindahan, kemuliaan, kesucian Al-Quran. Mata kami, telinga kami tidak jemu-jemu melihat dan mendengar lantunan bacaan Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, membacanya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qadarullah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari Ramadan yang ke-11 ini Ustaz, dan jangan lupa tuan-tuan untuk terus kita mengamalkan budaya infak dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita harapkan bahawa infak kita pada Ramadan yang ke-11 ini Allah terima dan ia menjadi saham kita di akhirat nanti dalam tabung gerakan Al-Quran ya, dan kita doakan ia menjadi perjuangan kita dan terus kita istiqamah dalam menyampaikan, dalam mengamalkan, menyebarkan Al-Quran ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam My Quran Time esok Ustaz ya. InsyaAllah kita pergi kepada halaman yang seterusnya untuk kita terus menghadam surah yang ke-40 surah Ghafir. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.